Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, hari ini kita akan mengikuti satu pendedahan yang sangat mengejutkan tentang kes yang sedang dibicarakan di mahkamah ketika ini. Jadi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Oke guys, hari ini pendedahan yang sangat memalukan. Oke, satu pendedahan yang besar telah didedakan di mahkamah kepada kes 1inDB yang sedang dibicarakan pada ketika ini. Dengan itu saya ingin membawakan kita untuk berita yang akan kita baca pada hari ini, yaitu yang diambil daripada Malaysia Kini dan bertajuk Pegawai Bank Sakan lebih RM45 juta dipindahkan ke akaun Najib Razak. Jadi ini sesuatu yang sangat mengejutkan apabila pendedahan demi pendedahan dalam kes 1inDB yang sedang dibicarakan ini. Okey, dan hari ini kita mendengar bagaimana saksi mengatakan dan memberi dan mensahkan bahawa lebih RM45 juta dipindahkan secara direct kepada akaun Najib Razak. Mari kita ikuti kenyataan berita hari ini. Katanya, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa sejumlah RM45.8 juta telah dipindahkan ke dalam akaun pribadi Embeng Datuk Seri Najib Tun Razak melalui Vista Equity International Partners di Barbados antara Oktober dan Disember 2014. Wow, ini satu yang kita tidak pernah dengar sebelum ini, namun dibicarakan dalam perbicaraan ini kita daripada pendedahan ini adalah satu yang sangat mengejutkan. Ya, bukan jumlah yang kecil, melibatkan jutaan ringgit yang berlaku di sana. Katanya lagi, Naib Presiden Jabatan Operasi Perbendaharaan di Embeng, Berhad Salma Damanhuri, berumur 50 tahun ketika membacakan kenyataan saksinya, berkata bahawa dana itu berjumlah dalam RM45 juta 837.485.7 juta kadar penukaran semasa dipindahkan ke akaun bekas Perdana Menteri itu yang berakhir dengan nombor 880 dalam 5 transaksi. Jadi ini sekali lagi saudara, memang sesuatu yang sangat mengejutkan. Kalau bukan di dalam pendedahan di dalam perbicaraan ini, kita sendiri pun tidak tahu bahawa ianya melibatkan jutaan ringgit wang daripada 1inDB. Jadi katanya lagi, Vista Equity ialah sel company yang dimiliki dan dikawal oleh Eric Tan, rakan amanah ahli perniagaan buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo. Sejumlah RM30 juta 32.250 juta telah dipindahkan pada 23 Oktober 2014. Okey, dan nilainya lagi adalah RM3 juta 600.024 473.70 juta dan RM11.567.57 masing-masing dipindahkan pada 24 dan pada 26 November. Ini adalah satu transaksi yang jumlahnya bukan kecil, namun satu yang besar, dan akhirnya didedakan di mahkamah yang sedang membicarakan kes 1inDB terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dan jika kita sambung semula apa yang dinyatakan di sini, sekali lagi dikatakan dua transaksi lain RM5.360.065 dan RM6.809.129.43 berlaku pada 10 dan 18 Disember, kata saksi pendakwaan ke-23 itu. Semasa perbicaraan bekas Perdana Menteri berhubung penyelewengan dana RM2.3 bilion daripada 1inDB Development Malaysia atau lebih kenali sebagai 1inDB. Salma mengesahkan 5 dokumen yang kesemuanya menunjukkan pemindahan daripada Vista Equity melalui Amicorp Bank dan Trust Limited itu di Barbados melalui Standard Chartered Bank London sebelum ia sampai ke akaun Private Banking One My sama yang berakhir dengan 880. Sangat mengejutkan saudara dan saudari. Apa pendapat anda? Okey, selama ini kita tidak tahu, tapi hari ini sedikit demi sedikit kita mengenal pasti dan kita mengetahui pendedahan demi pendedahan yang begitu mengejutkan yang melibatkan wang rakyat juga 1inDB begitu. Kita sambung. Pada hari pertama perbicaraan, pihak pendakwaan berkata ia akan menunjukkan bahawa dana 1inDB telah dipindahkan
dalam pelbagai transaksi ke akaun Najib, iaitu 20 juta USD bersamaan 60,839,839.43 atau lebih daripada 60 juta RM daripada fasa yang pertama. Okey, so 30 juta USD bersamaan dengan 90,899,927.28 atau lebih 90 juta pada fasa yang kedua. Sampai berbelit lidah ini guys untuk mengatakan begitu berapa banyaknya wang yang terlibat di sini. Okey, dan dikatakannya lagi pada fasa yang kedua 681 juta Amerika USD bersamaan RM 2 juta 81.476. Ini terlalu banyak sampai saya pun bingung. 920 atau lebih 2 bilion. Ini terlalu banyak sudah. Ini bilion sudah ya pada fasa yang ketiga. Dan urus niaga dalam pound British yang bersamaan dengan RM 4.93.500 dan RM 45.837.485.70 daripada jumlah gabungan RM 49.930.985.70 juta atau lebih daripada RM 90 juta pada fasa yang keempat. Begitu banyaknya dari fasa pertama ke keempat, sehingga lidah saya ini masih berbelit untuk membacakan betapa banyaknya jumlah yang dimasukkan secara direct di dalam akaun Najib Razak. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib Wan Azuddin, Wan Muhammad Salma mengakui bahawa Bank Negara atau MBank tidak menunjukkan apa-apa tanda amaran atau red flag semasa semua urus niaga itu berlangsung. Memang satu yang sangat mengejutkan. Saya sendiri terkejut membaca berita ini. Beliau seharusnya berkata beliau tidak sedar bahawa akaun yang berakhir dengan 880 itu adalah milik Najib pada masa itu, dan beliau hanya mengetahuinya semasa siasatan oleh pihak berkuasa. Nampaknya apa yang mereka lakukan ini dilakukan secara tersembunyi, tidak dilakukan siapakah pemilik, tidak diinfo siapakah pemilik akaun itu, tapi dilakukan secara tersembunyi. Saksi itu juga memberi keterangan bahwa dia tidak dapat mengesahkan bahwa urus niaga pertukaran asing itu datang daripada Najib kerana jabatannya berurusan dengan pengurus perhubungan pemegang akaun berhubung urus niaga itu. Itu dia. Sementara itu semasa pemeriksaan balas, di mana sudah itu? Itu dia. Semasa pemeriksaan balas dari Peguam Najib Wan Azuddin, Salma mengakui bahwa ini sudah kita baca tadi. Ini dia. Sementara itu katanya, semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Rakyat dan DPP Datuk Seri Gopal Sriram, saksi itu berkata, biasanya bank akan menghantar penyata kepada pelanggan pada hujung bulan untuk memaklumkan pelanggan mengenai jumlah baki dalam akaun mereka. So kalau mereka hantar, okay guys, so kalau mereka hantar penyata itu mustahil, kan? Mustahil tuan punya badan itu tidak tahu jumlah duit yang ada dalam akaunnya kalau dikatakan di sini dihantar. Oke, tapi apapun dia kata, dia pun tidak tahu. Oke, kepada soalan lain oleh DPP Nazwa Bistaman, saksi itu berkata Najib tidak pernah membangkitkan sebarang laporan terhadap transaksi berkenaan kepada bank. Najib 68 berdepan 4 pertuduhan, yaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM 2.3 bilion dana 1NDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, ini adalah satu yang sangat mengejutkan melalui pendedahan demi pendedahan yang kita dapat di dalam kes 1NDB yang sedang dibicarakan ini, khususnya kepada bekas Perdana Menteri, adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Apabila jumlah yang dikaitkan itu bukanlah sesuatu jumlah yang kecil. Bayangkan kalau jumlah duit ini digunakan untuk membantu rakyat di luar sana. Bagi mereka yang sangat terkesan, bagi mereka yang menghadapi kepayahan di dalam hidup, untuk membiayai kehidupan seharian. Apatah lagi bagi mereka yang mungkin telah dibuang kerja atau diberhentikan bekerja disebabkan PKP atau COVID yang melanda negara kita pada 2 tahun yang lalu, sehingga hari ini dengan senang lenangnya mereka memperoleh duit ini. So saudara dan saudari, ini adalah satu yang mengejutkan. Dan fikirkan apakah Najib atau bekas Perdana Menteri ini tidak mengetahui semuanya itu dengan jumlah wang yang bukan kecil, tapi adalah satu jumlah yang besar dimasukkan secara terus ke dalam akaun beliau. Jadi
Saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Sekali lagi sebelum kita mundurkan diri, fikirkan berkaitan dengan kenyataan dan pendedahan daripada mahkamah ini. Jadi sekali lagi sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.